Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Yang diketahui oleh umum, seluruh Malaysia telah mengetahui bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sudah pun berusia lebih daripada 97 tahun ini telah kalah teruk di Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Walaupun banyak teori yang bagaimana beliau kalah di sana dengan teruk sehingga kehilangan deposit, tetapi tidak satu pun yang diakui oleh Mahathir. Sehinggalah baru-baru ini Mahathir akhirnya telah mendedahkan punca beliau kalah di Langkawi. Baru saja kita terima 14 Julai di Malaysia kini Mahathir dakwa hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan kekalahannya di kerusi Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu adalah disebabkan oleh amalan rasuah. Katanya, saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana, yaitu di Langkawi, yang juga kawan saya, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Mahathir berkata, saya tanya lagi, berapa duit dia dapat? Dia jawab, RM100. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan RM100? Dan dia jawab, duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya yang lalu, saya hilang lebih 14,000 undi hanya kerana rasuah. Katanya seperti yang dipetik oleh portal utusan online malam semalam. Bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu ditemui selepas beliau menyempurnakan Majlis Penutupan Program Kepimpinan Perusahaan Kecil dan Sederhana di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Mengulas lanjut, Mahathir berkata pengundi seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik wang. Katanya, jangan buang undi sebab kamu dapat duit rasuah. Nasihatnya kepada pengundi menjelang pilihan raya negeri PRN 12 Ogos nanti. Pada PRU 2022, Mahathir yang menerajui pejuang selepas disingkirkan oleh Presiden Bersatu Wahidin Yassin bukan sahaja tewas di Parlimen Langkawi, malah turut kehilangan semua wang depositnya. Dia sekadar meraih undi sebanyak 4,566 undi. Kerusi tersebut telah dimenangi oleh calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah dengan undi 25,463 undi. Terdahulu pada PRU 14, Mahathir yang bertanding atas tiket PKR menang di parlimen tersebut dengan majoriti sebanyak 8,896 undi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Bahang pilihan raya semakin menjadi-jadi. Adakah PN akan mengalahkan Pakatan Harapan dan BN? Terbaru daripada Sabuddin Hussein, sabuddin.com.net. Cyber Trooper kerajaan lemah. PH dan BN bakal punah 12 Julai. Sabuddin.com.net. 2 hari lalu, 3 kejadian berlaku dalam hidup saya yang mana ianya terjadi tidak sampai dalam tempoh 8 jam pada hari tersebut. Kejadian pertama, seorang tokoh media yang pernah bekerja dengan bekas Perdana Menteri menghantar pesanan WhatsApp yang menjangkakan bahawa Pakatan Harapan dan BN bakal punah dalam PRN akan datang ini. Hujah beliau ialah kerana cyber trooper daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional terlalu lemah dalam melakukan serangan bertubi-tubi dan menyerang balas pelbagai serangan bertubi-tubi yang telah dilakukan oleh Perikatan Nasional sejak kebelakangan ini. Kejadian kedua pula ialah 2 rakan yang selalu membaca tulisan saya di media sosial telah menghantar beberapa link yang memaparkan bagaimana cyber trooper Perikatan Nasional sekarang ini begitu agresif dan deras menyerang kerajaan Madani.
Sambil itu, kedua-duanya bertanya soalan yang hampir sama. Kenapa Cyber Trooper, PH dan BN begitu lemah sekarang ini dan hampir tidak melakukan sebarang serangan balas terhadap serangan-serangan yang ditujukan kepada kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Kejadian ketiga pula ialah secara kebetulan di hari yang sama juga saya terserempak dengan seorang pemimpin bersatu dan kemudian kami sempat berbual-bual seketika. Dalam perbualan singkat itu, pemimpin bersatu berkenaan dengan yakin telah menyatakan bahawa Perikatan Nasional mampu menguasai sehingga 5 negeri pada PRN 12 Ogos depan, iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor dan Negeri Sembilan. Pakatan Harapan tambahnya hanya dapat bertahan di Pulau Pinang. Itu pun semua kawasan Melayu akan jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Kata beliau lagi, selain sambutan hangat yang ditunjukkan pengundi melalui program-program yang diadakan di 5 negeri berkenaan, keyakinan itu juga disebabkan hampir tiada serangan atau serangan balas yang benar-benar berkesan daripada PH kepada Perikatan Nasional. Bahkan banyak serangan yang kami lakukan tidak mampu ditangkis atau diserang balik oleh Cyber Trooper Pakatan Harapan, katanya. Tambahnya, apabila PRN kian dekat nanti dan kami meningkatkan lagi serangan, bila mana semua serangan itu tidak mampu ditangkis sebagaimana sekarang, bermakna akhirnya kamilah yang akan menguasai pemikiran pengundi dan mampu menentukan ke mana undi mereka, tegasnya. Jika saya seorang pemimpin PH yang berada dalam kerajaan, ketiga-tiga perkara di atas adalah suatu yang amat menakutkan sekali. Secara mudah, ia adalah gambaran kejatuhan dan bakal kehilangan kuasa, walau kebenarannya belum tentu lagi 100%. Di sebalik banyak faktor boleh dihujahkan dalam menentukan jatuh bangunnya sebuah kerajaan, namun dalam era digital dan media sosial, sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan alatnya pula terletak dalam genggaman. Kepentingan Cyber Trooper atau Laskar Maya dalam mempengaruhi dan membentuk pemikiran pengundi memang tidak boleh dinafikan. Lebih-lebih lagi kepada generasi muda. Pengaruh media sosial lah yang banyak mempengaruhi pemikiran mereka. Soal pokoknya, sebagaimana yang difokuskan dalam ketiga-tiga kejadian di atas, kenapakah PH yang kini dikira sudah bergabung dengan BN membentuk kerajaan masih lagi ketinggalan dalam perang di alam maya? Sedangkan sebelum PRU15 lalu mereka begitu dominan di hadapan. Apabila ramai yang bertanya, kadangkala letih juga otak pro bono saya berfikir mencari jawapan mengapakah kedudukan PH sebagai kerajaan dan melalui kuasa yang ada dalam tangan tetapi tidak mampu menjadikan Laskar Maya pro kerajaan lebih tangkas. Bukan saja menyebar maklumat, tetapi juga melakukan serangan balas dan serangan kepada segala hentaman daripada blok pembangkang, di mana peranan Kementerian Komunikasi dan Digital, Unit Media dan Komunikasi PMO, JCOM, serta semua pemimpin yang ada jawatan dalam kerajaan untuk sama-sama mengambil tanggungjawab bagi memperkasa dan menguasai perang di alam maya. Masih belum berfungsikah unit media perpaduan, media Mai Madani dan entah apa-apa lagi kumpulan Cyber Trooper yang sudah diwujudkan sejak beberapa bulan lalu. Malah kabarnya semua perkumpulan itu pun mengadakan perjumpaan dan bersuarat di beberapa lokasi. Hendak tunggu apa lagi atau masing-masing menunggu bajet turun dulu baru nak memulakan operasi? Setelah 8 bulan menguasai kerajaan, di samping penguasaan media sosial dikira masih lemah dan ketinggalan. Menjadi percakapan juga tentang peranan media arus perdana yang kadangkala tidak membantu kerajaan. Kalau ketika PH menjadi pembangkang dulu, kita sering marah dan meluat dengan media arus perdana yang begitu berkesan dalam peranannya mempromosikan kerajaan dan menghentam lawan. Malangnya sekarang ini tidak pernah sama sekali terdengar ada pemimpin PN yang bersungut dan mengeluh
tentang laporan media arus perdana yang tidak memihak kepada mereka. Sebaliknya, Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi dan Digital yang didapati lebih banyak memprotes laporan media arus perdana. Kenapa sampai begitu sekali? Dan tidakkah sebagai kerajaan kita sepatutnya ada cara untuk menangani semua itu? Kepada semua yang ada kaitan dengan media dan komunikasi, janganlah sampai terlupa bahawa tarikh mengundi hanya kira-kira sebulan saja lagi, atau mereka mau Pakatan Harapan Barisan Nasional kalah dulu dalam PR ini, baru segala-galanya mahu dimulakan selepas itu. Ditulis oleh Syahabuddin Husin 12 hari bulan Julai 2023. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, adakah ramalan daripada Syahabuddin Husin ini akan menjadi kenyataan? Adakah ini tandanya Pakatan Harapan yang gabungannya dengan Barisan Nasional bakal akan dilihat tumbang betul-betul di 5 buah negeri ini? Adakah Selangor, kubu kuat Pakatan Harapan selama ini akhirnya tumbang kepada Perikatan Nasional? Kita jumpa lagi, bye-bye.